Assalamualaikum Adina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani dan juga Wali, apa khabar pada hari ini? Alhamdulillah, baik-baik sahaja. Adina sendiri apa kabar pagi ini, sihat? Baik, Alhamdulillah, saya dan juga kru yang bertugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sihat sejahtera hendaknya. Syukur, Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan keadaan cuaca di daerah Tutong? Nampaknya tadi daerah Belair cerah sahaja. Baik, cuaca di daerah Tutong juga cerah dan juga mengizinkannya pada hari ini. Jadi memang kita harapkan semoga apapun perancangan audio di luar sana akan dapat dipermudahkannya pada hari ini, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Rabbal alamin. Baik, Nur Adina, topik perbualan kita ini pada pagi ini adalah mengenai dengan tip bagaimana kita ni menjaga keselamatan terutamanya dalam dunia cyber. Bagi Nur Adina sendiri, mungkin ada beberapa amalan peribadi yang dipraktikkan. Baik, kalau saya secara peribadi untuk mengelakkan daripada terkena serangan cyber ini adalah untuk tidak terpedaya menekan pautan link yang tidak sahih. Dan kemudian kita perlu juga memasang perisian antivirus dalam peranti kita ni, dan kita perlu mengemaskininya secara berkala bagi memastikan peranti kita ni terjamin dan juga dapat dijaga daripada ancaman cyber, kerana ada kalanya kita tidak sengaja juga pernah menekan pautan link dengan tidak sengaja. Kerana pada masa kini banyak kita menerima melalui mesej, melalui email akan pautan link yang menyatakan bahawa barangan kita ni telah pun sampai di satu lokasi ini. Jadi bagi mengetahui perincian mengenai dengan barangan ini, perlu kita menekan link berkenaan, tapi sebenarnya kita tidak pernah membeli barangan ini daripada dalam talian. Jadi itulah antara cara kita boleh terpedaya sebenarnya. Jadi perlu kita memastikan kita berfikir terlebih dahulu apakah pernah kita melakukan pembelian tersebut, dan pastikan ia merupakan antara pautan link yang sahih daripada perkhidmatan yang pernah kita gunakan dan sebagainya. Jadi kata Adina tadi gunakan antivirus. Dan juga apa yang telah pun dikongsikan mengenai dengan pautan link adalah dengan cuba tidak menekan. Betul sekali ya. Itulah teknik-teknik kalau kita lihat dini hari pelbagai untuk kata orang memperdaya pengguna-pengguna teknologi masa kini ya. Jadi itulah Waima pun demikian, kita ni sebagai pengguna lah yang seharusnya bijak untuk tidak terperdaya dengan tipu helah mereka ini. Dan katanya update kemas kini. Pastikan bila kali terakhir Hani menukar password telefon ataupun email macam mana? Kadang-kadang kalau ada reminder baru teringat. Itulah. Baik, terima kasih atas perkongsiannya Nur Adina. InsyaAllah untuk peringatan kita ini bersama demi menjaga keselamatan bersama, terutamanya juga di dunia cyber. Ingin mengetahui apa antara bahan visual dan juga info semasa yang akan dikongsikan, kita serahkan kepada Nur Adina. Silakan. Baik, terima kasih Hani dan juga Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat Auda. Alhamdulillah kita bersua kembali hari ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari ini, hari Jumaat 30 Ogos 2024 Masihi. Dan Auda bagi memulakan pertemuan kita pada kali ini ingin dikongsikan beberapa makluman semasa yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong. Itu akan berlaku penutupan sementara separuh jalan di Jalan Tanjung Maya berhampiran Jalan Penapar Ukong yang disebabkan oleh kerja-kerja penerapan aspal di jambatan berkenaan sehingga 31 Ogos 2024 bermula pada jam 8 pagi hingga 5 petang. Manakala makluman yang seterusnya akan berlaku penutupan sementara separuh jalan di Jambatan Sungai Tutong, Jalan Tanjung Maya yang disebabkan oleh kerja-kerja penerapan aspal di jambatan berkenaan yang akan bermula pada hari ini 30 Ogos sehingga 1 September 2024 bermula pada jam 8 pagi hingga 5 petang. Jadi bagi pengguna jalan raya adalah dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasalah Auda berhati-hati apabila Auda melalui di kawasan berkenaan.
Manakala untuk makluman yang terakhir, masih lagi berlangsung Tamu Nikah Mukim Lamunin kali ketiga 2024 sehingga 1 September 2024 bermula pada jam 6.30 pagi hingga 6 petang di mana pelbagai antara jual-jualan makanan, minuman, produk kraftangan hinggalah ke buah-buahan tempatan akan dibawakan kepada auda. Jadi bagi auda yang belum mempunyai perancangan, bolehlah datang beramai-ramai ke Tamu Nikah Mukim Lamunin ini yang akan mengambil tempat di Pusat Kemasyarakatan Dataran Gong 3, Kampung Lamunin, Daerah Tutong, bermula awal jam 6.30 pagi hingga 6 petang. Baik, itulah antara yang dapat dikongsikan untuk pagi ini dan seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk edisinya pada hari ini. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan tidaklah sama antara dua laut, yang ini tawar lagi menghilangkan dahaga serta sedap diminum, dan yang ini pula masih lagi pahit, dan daripada tiap-tiap satunya kamu dapat makan daging yang lembut, yakni ikan, dan mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan kamu juga dapat melihat padanya kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari rezeki daripada limpah kurnianya dan supaya kamu bersyukur. Surah Fatir ayat 12. Air merupakan sumber yang penting dan diperlukan dalam kehidupan yang amat bermanfaat baik buat manusia maupun makhluk lainnya seperti hidupan marin, tanam-tanaman dan lain-lain. Air selain berfungsi bagi kehidupan juga menjadi media transportasi dan penghubung antara satu daratan dan daratan lainnya. Fungsi air yang dikurniakan Allah di muka bumi ini sememangnya mempunyai banyak faedah dan manfaatnya buat para hamba-hambanya mencari rezeki dan bersyukur atas limpah kurnianya jua. Sejak dari dahulu lagi, air adalah sumber untuk mencari rezeki bagi orang kebanyakan, terutama para nelayan, untuk memperoleh pendapatan, misalnya sahaja dari sumber hidupan air sama ada sungai atau laut. Individu yang mempunyai pekerjaan sebagai nelayan pastinya banyak meluangkan masa mencari rezeki yang halal di sungai atau laut dengan cara merambat, memancing atau lain-lain kaedah untuk memperoleh tangkapan-tangkapan hidupan air. Daripada hasil tangkapan tersebut, dapatlah mereka menjualnya sama ada secara terus kepada para pengguna atau kepada pemborong yang akan menjualnya pula di pasar-pasar. Usaha yang dilakukan para nelayan ini hanyalah semata-mata untuk mendapatkan pulangan berupa wang bagi menampung perekonomian keluarga. Selain itu, dapat juga dilihat kepelbagaian perusahaan bersumberkan dari tangkapan-tangkapan hidupan marin ini, yang antaranya memilih untuk menghasilkan produk khusus seperti perusahaan ikan liking dengan resepi tersendiri. Produk keropok lekor berasaskan ikan. Keropok ikan dan banyak lagi. Namun, ada juga yang memilih untuk berniaga ikan-ikan salayan bagi memperluaskan lagi skop citarasa pengguna. Demikian dapat dilihat rezeki Allah dari air itu memberikan keuntungan buat hamba-hambanya yang bersyukur. Di samping itu juga, hasil tangkapan dari usaha keras para nelayan tidak hanya semata-mata untuk dijual, namun ada sebilangannya hanya melakukan aktiviti menangkap hidupan air itu sebagai hobi dan untuk kegunaan sendiri sahaja. Meski aktiviti seumpama ini tidak menjana sebarang pendapatan, namun bagi para penggemarnya, ia suatu aktiviti yang berfaedah dan menyihatkan, dan menyifatkan ia sebagai suatu nikmat rezeki yang harus disyukuri dan dihayati. Tambahan pula, hasil tangkapan tersebut dapat dinikmati sendiri dengan dimasak dan diolah mengikut cita rasa sendiri yang setentunya menambah kepuasan
dan kenikmatan pada hidangan tersebut. Bagi sesetengah nelayan yang telah sebati dengan hidupan air, pastinya banyak faktor-faktor yang mereka ketahui bagi untuk mendapatkan tangkapan dalam kuantiti yang banyak, lebih-lebih lagi bagi spesies hidupan air yang hanya banyak jika tepat pada musimnya seperti belangkas. Begitu juga udang galah, bangkutut. Perlu juga diketahui lubuk atau tempat sesuatu spesies itu berada. Di samping perlu peka akan keadaan arus air yang sedikit sebanyak memberi kesan pada pergerakan sesuatu spesies dari satu tempat ke satu tempat lain dan lain-lain faktor. Buat para nelayan yang telah lama aktif mencari rezeki dari sumber hidupan air, semestinya ia bagaikan durian runtuh yang membawa keuntungan pada mereka dan menambah hasil pendapatan mereka sehari-hari. Melihat pada potensi dalam bidang perikanan atau yang berasaskan hidupan marin ini, terdapat sebilangan individu yang memanfaatkan rezeki dari sumber air itu untuk dikembangbiakkan atau diternak, dan perkara ini dilihat sebagai antara cara berkesan untuk sama ada menambah populasi spesifik hidupan air tersebut atau sebagai inisiatif pengeluaran berterusan yang lebih bersistematik yang dapat membantu serta meningkatkan penghasilan domestik maupun keluaran negara melalui industri perikanan. Dalam mencapai hal ini, beberapa kajian terperinci perlu dilaksanakan bagi mengenali cara pembiakannya selain mengetahui faktor-faktor penting yang mungkin sahaja dapat memberi kesan kepada kitaran hidup satu-satu hidupan marin tersebut dan sebagainya. Tuntasnya, nikmat rezeki Allah itu luas yang dapat dicari dan diteroka di muka bumi ini, dan rezeki daripada air itu hanyalah sebahagian nikmat rezeki daripada Allah untuk hamba-hambanya nikmati dan perolehi. Selaku umat Islam, carilah sumber rezeki itu dengan cara yang halal dan diredai Allah agar kita dapat nikmati kerahmatan dan keberkatan rezeki yang diperoleh itu dalam melalui kehidupan seharian.